Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah, yang dengan redha dan rahmat Allah dipilih juga untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Alhamdulillah. Majlis kita ini dari saluran Google Meet Gemanul Iman di bawah pimpinan Puan Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Tengkuasa Gemanul Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mak Zukri Jalil dengan pengajian berkitab kita Qalbun Salim, penawar bagi hati. Bagi menambahkan keberkatan majlis, kita mohon Ustaz memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, alim, ulama, para solihin, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Bagi dengan itu dipersilakan Ustaz. Al-Fatihah. Mic tak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis dengan segala hormat dan penuh takzim, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormat dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya sekali lagi kita dapat bersama pada hari ini bagi menyambung bicara kita berkaitan dengan ziarah ke alam barzah pada muka surat 180. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada 180, ia bersangkut Qalbun Salim ke? Qalbun Ziarah Salim. Alam Barzah. Qalbun Salim. Oh, tadi Ustaz sebut Ziarah Alam Barzah ke? Tersilap lah. Dah Taklah tu terbiasa. lah. Tukar sana dia orang jadi kena cari kitab lain pula keluar. Minta maaf, kita buka kitab Qalbun Salim. Biasalah, dah tua lagu ni lah. Dimaafkan. Terima kasih pada nisbah saya duk baca ni, rupanya Qalbun Salim. Kita belum sambung lagi kitab Ziarah Alam Barzah. Kita masih akan habiskan dulu kitab Qalbun Salim. Okey? Kalau kita buka pada muka surat 178, ia berkaitan dengan gurau Rasulullah. Dan kalau kita buka pada muka surat 179, ia juga gurau Rasulullah kepada seorang kanak-kanak yang bernama Umair. Yang ketika itu dia suka bermain dengan burung ciak. Dan pada muka surat 181, pada sambungannya baginda pernah bertanya kepada Sayyidina Su'ab Ar-Rumi ketika dia makan tamak. Maka di sini ceritanya bersangkut paut dengan nota kaki
180. Maknanya cerita Nabi gurau dengan seorang budak-budak itu, iaitu bergurau, sedangkan anak berunciaknya itu telah meninggal dunia. Tengok pada nota kaki 180, antara faedah-faedah fawaid daripada hadis tersebut ialah sifat tawaduk, budi pekerti yang luhur dan kehalusan Nabi dalam hubungannya dengan pembantunya Sayyidina Anas dan adiknya Umar. Umar ni adalah adik kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sedangkan baginda orang yang paling mulia. Tapi bila Rasulullah bergurau dengan adiknya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, menampakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan satu sifat yang tawaduk. Tawaduk tu maksudnya apa? Rendah diri. Yalah, orang yang hebat takkan nak gurau dengan orang biasa-biasa kan. Macam kita, bila kita dah level di atas, kita tak akan gurau dengan orang bawahan. Tapi Nabi tunjuk satu akhlak yang baik. Itu fawaid daripada hadis tersebut. Dan disebutkan pada cerita Nabi SAW bergurau dengan adiknya Sayyidina Anas tentang sifat kelembutan Nabi, at-talattuf. Nabi SAW kepada orang dewasa atau budak kecil bertanya keadaan mereka, rapat dengan budak kecil. Kepada Nabi SAW, kepada orang dewasa ataupun kecil. Maknanya menunjukkan Nabi sekalipun dengan orang dewasa ataupun dengan budak kecil dalam keadaan yang amat tawaduk. Tawaduk maksud apa? Lembut, at-talatuf. Talatuf maksudnya apa? Sangat baik. Bila tanya orang dewasa ke kanak-kanak dengan nada yang lembut. Rapat dengan budak kecil. Ni antara sifat Nabi. Nabi suka dengan budak kecil. Nabi suka gurau dengan budak kecil. Dan Nabi SAW satu orang yang sangat suka menggembirakan kanak-kanak. Ni akhlak Nabi. Kan? Ada orang tak suka dengan budak-budak. Kata budak-budak ni banyak songeh. Banyak songeh ni banyak ragamnya. Tapi Nabi SAW satu orang yang suka dengan budak-budak. Allah. Bila tengok rupanya maknanya di sini kalau kita selalu dekat dengan kanak-kanak, kata pengarang, ia adalah tarbiyah yang sangat bagus untuk kanak-kanak. Sebab apa? Kita dekat dengan dia. Kita layan dia. Tapi dengan sifat kita melayan dia itu mendatangkan kebaikan. Sebab tu hari ini anak-anak kita lebih suka dengan handphone daripada layanan kita. Sebab layanan kita tak seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam layan Umar. Sedangkan Umar tu orang biasa. Tapi Nabi gurau. Akhlak Nabi ni. Nabi satu orang yang suka bergurau senda. Nabi suka gembirakan kanak-kanak. Allah. Kan seronoklah. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Allah. Dia teringat Nabi ni rasa seronok. Kita pula nak masuk dah, hari ni rasa dah masuk. Dah masuk dah Maulid Rasul ni. Kan Maulid masuk ni bulan Rabiul Awal. Bulan Maulid. Masya Allah kan. Kalau kita dapat jumpa Nabi kan, dapat dalam mimpi dapat tengok muka Nabi pun rasa seronok lah. InsyaAllah kan. Nabi ni baik sangat. Kanak-kanak pun Nabi baik. Dengan orang tua pun Nabi baik. Nak kata mudah cerita Nabi ni baik belakang.
Kalau dapat jumpa Nabi ni, tenang hati kita. Dunia ni tak ada apa melainkan dapat tengok wajah Nabi, insyaAllah. Nah, tuan-tuan. Dan disebutkan pada roman yang ketiga, keharusan memberi panggilan sama ada dengan abu atau ummu, walaupun seseorang itu tidak mempunyai anak. Rasulullah SAW memanggil Umair yang masih kecil dengan Abu Umair. Itulah sebab Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Al-Bari menyebutkan dalam kitab Al-Adab Setubat khusus Al-Qunyah li Asy-Syabi wa Qalbi Ayyulad li Ar-Rajul, panggilan kepada anak-anak dan sebelum seseorang mendapat anak. Memanggil abu atau ummu walaupun seseorang itu tidak mempunyai anak. Tapi Nabi SAW membahaskan Umair itu kanak-kanak, tapi dipanggil Abu Umair. Kan Abu ni satu nama yang baik. Abu Hurairah, Abu Qasim, apa lagi? Maknanya Abu ni jenis yang baik nah. InsyaAllah nah, mudah-mudahan walaupun Abu dah tak ada dah dengan kita ya Bunda Ros, mudah-mudahan kenangan kita tetap bersama dengan Abu ya. Kan betul nama Abu kan? Monyet Bunda Ros saya lupa dah nama dia. Betul lah Abu dah. Benda ya Bunda Norini Abu kan? Betul Ustaz Abu. Tapi Abu dah tak ada dah. Tak Ya, ada ya, dah. betul. Tapi Nabi ajak pada kita panggil Abu, satu panggilan yang baik. Kerana Bunda Ruh bagi nama kat monyet, dekat dia punya teman tu Abu. Alhamdulillah, nama yang baik. Ya? Sebab Nabi ajak pada kita, walaupun dia budak kecil panggil Abu, walaupun nama dia Abu, kan mudah-mudahan ada kenangan. 2 kali, 3 kali saya dapat jumpa Abu, tapi mudah-mudahan Abu kat mana-mana pun dia berada, mudah-mudahan Allah selamatkan Abu, insyaAllah. Nah, dan yang ke nota kaki di bawah, keharusan budak kecil bermain dengan burung. Dan yang berikutnya, keharusan meletakkan burung di dalam sangkar walau. Dan salam sejahtera. Bagi laporan trafik semasa terhubungkan dalam rancangan notifikasi. Okey, baik. Terima kasih. Macam dekat JPN pula. Okey, baik. Tengok keharusan budak kecil bermain dengan burung. Burung ni bagus. Kalau budak kecil ni dia main dengan burung. Burung ni ada satu sifat dia berbeza. Nah? Dan berikut keharusan meletakkan burung di dalam sangkar. Dalam sangkar. Walau bagaimanapun, nampak? Jika diletakkan di dalam sangkar, tetapi tidak diberi makan, ia berdosa seperti yang disebutkan dalam hadis. Riwayat Sayyidina Ibnu Umar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha hatta matat fala hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ardi. Walaupun keharusan meletakkan burung dalam sangkar, jangan letak saja, tak bagi makan. Kita binatang kalau kita takut hilang, macam burung ni, kenapa keharusan dia letak dalam sangkar? Sebab dia kalau terbang, dia terbang ke mana-mana, dia tak lari. Ada jenis lari tu kan. Lepas tu dia tak balik ke sangkar. Bagi kita keharusan letak. Dan ada dalam hadis Nabi SAW, seorang perempuan masuk ke dalam neraka kerana seekor kucing yang dikurungnya sehingga mati. Sebab tu kalau kita bela kucing, jangan kita fikir kita biak saja. Tak, jangan begitu. Nah. Kita kalau bela kucing, tuan-tuan, kita kena bagi makan kalau kita letak di dalam sangkar. Sebab tu ada dalam satu hadis Nabi SAW, seorang perempuan masuk ke dalam neraka kerana seekor kucing yang dikurungnya sehingga mati. Dia tidak memberi makan minum kepadanya selama ia dikurung. Dia juga tidak melepaskannya supaya ia dapat mencari makanan di bumi.
Dah lah kurung, tak bagi makan. Sepatutnya kalau dia tak dapat bagi makan, kena lepaskan. Supaya dia dapat cari makan. Masuk perempuan itu ke dalam neraka asbab perbuatan kurung kucing, tak diberi makan dan tak dilepaskan untuk cari makan. Kan? Kita walaupun baik dengan manusia, baik dengan hubungan dengan Allah, sifat ihsan terhadap binatang kena ada. Jangan kita bela haiwan, tapi kita tak ada sifat ihsan. Kita tak bagi makan, kita biar dia kehausan, lepas tu dia mati. Kata Nabi dalam satu hadis, masuklah ia ke dalam neraka Allah. Nampak? Lepas ni kita nak bela apa, belalah. Bela rabbit, kita nak bela kucing, kita nak bela burung. Apa lagi? Ada orang dia suka bela hamster. Ihsan kepada siapa? Ihsan kepada binatang tetap ada. Kalau kita berlaku zalim, boleh jadi tempat kita adalah neraka. Seperti mana hadis Nabi SAW. Dan keharusan untuk kedua orang tua membiarkan anak mereka yang kecil bermain dengan sesuatu yang dibolehkan. Mana orang tua membiarkan anak kecil bermain dengan sesuatu yang dibolehkan. Tak ada masalah. Contoh anak tu main dengan burung yang berada dalam sangkar. Boleh. Tak ada masalah. Anak tu dia main permainan. Kita boleh biar. Tapi tidak menjadi satu kebaikan membiarkan anak kecil main sesuatu yang mendatang mudarat. Sebagai contoh, ubat-ubatan. Kita letak dia main ubat tu pil, dia ingat gula-gula, maka kita bagi dia makan. Tak boleh. Ataupun satu benda yang kecil, yang boleh menyebabkan dia telan pun tak boleh. Selagi mana ia sesuatu yang dibolehkan, maka keharusan bagi kedua orang tuanya membiarkan anak mereka yang kecil bermain dengan sesuatu selagi ia tidak mendatangkan mudarat. Faham? Kalau datang mudarat, jangan biarkan. Kerana ia sangat berbahaya. Dan pada nota kaki di bawah, keharusan mengeluarkan duit untuk membeli sesuatu yang boleh dijadikan budak kecil untuk bermain-main. Orang tua jangan ikut dengan anak-anak lah. Mak ayah kalau ada duit, keluar untuk beli sesuatu yang boleh dijadikan budak kecil untuk bermain-main. Dan ia hendaklah dibolehkan syarat dengan syarat tidak sampai kepada pemborosan. Maknanya anak-anak kita memang waktu kecil ianya bermain. Maka harus bagi orang tua yang melakukan sedemikian. Maksudnya apa? Yang membeli satu permainan untuk anak-anak kita. Maknanya satu keharusan. Kata ulama. Kan sebab anak-anak kecil ni kan dia nak permainan. Dia nak main. Maka belikan kepada mereka selagi tidak sampai kepada pemborosan. Sebab tu saya macam saya sendirilah. Kalau bawa anak-anak, saya suka pergi kat kedai Eko RM2.20. Saya tak tahu dekat si Kembangan ada tak ada kedai Eko. Ada ke benda Nur ini? Ada. Rasa tak ada aku. Ada. Ada. Mak Wan ada. Macam saya. Kita sayang anak. Makna kata pengarang keharusan mengeluarkan duit untuk membeli sesuatu yang boleh dijadikan budak kecil untuk bermain-main dan ia hendaklah dibolehkan syarak dan dengan syarat tidak sampai kepada pemborosan. Ini kita nak sebutlah pada sesuatu perkara. Ibu-ibu rahmati Allah. Tapi kalau sampai mengikut kehendak pada masa yang sama sampai boros tak boleh. Sebab tu pergi kat kedai RM2.20 pun tak apa. Tak salah pun. Kan murah tapi ianya berpatutan. Sebab anak-anak ni jenis yang dia pada masa yang sama bukannya jenis apa yang boleh lama dengan permainan yang dia ada. Baik. Dan berikutnya adalah keharusan menggunakan tasghir
mengecilkan dalam nama dengan tujuan menghiburkan dan melembutkan hati seorang, seperti Nabi menggunakan Umar untuk nama Umar. Maksudnya apa? Mengecilkan dalam nama dengan tujuan untuk menghiburkan. Contoh, Norini, kan? Kita akan panggil N. Contoh, kan? Nama tu Nabi panggil Umar. Nabi panggil Umar, tapi nama sebenar namanya adalah Umar. Maknanya Nabi menukar sedikit panggilan tu, mengecilkan supaya nampak menghiburkan dan melembutkan hati seseorang. Ada setengah orang ni tak suka nama penuh. Nama tu kadang-kadang dia tak nampak seni dia. Contoh macam nama perempuan Nabila. Kadang orang panggil Bella. Faham? Dia jadi kecil. Macam Mak Wan. Nama Mak Wan Aisyah. Wan Aisyah. Kadang orang panggil Wan je. Wan. Nampak macam simple tapi nampak. Kan? Macam orang nama Bonda Masroha. Kalau orang panggil singkat dia apa? Mas. Sebab tu kalau anak kita. Macam nama anak saya. Muhammad Al-Mustafa An-Nabawi. So saya kecilkan, saya akan panggil dia Mustafa. Panjang sangat, kita panggil nama pendek yang jadi lebih indah ketika mana mendengarnya. Tak disalahkan. Dan juga disebutkan keharusan menggunakan saja sama rima akhir jika tidak membebankan. Menggunakan Umar dan ditutup dengan Nuhair dan banyak lagi lah antara faedah-faedah yang kita dapatkan. Tuan-tuan rahmati Allah. Beliau ialah Syu'ab bin Sanan bin Malik, dipanggil dengan Ar-Rumi. Berapa lama berada di Rum ketika ditawan, masuk Islam, diardarkan bersama Ammar bin Yasir, berhijrah ke Madinah dan turut serta perang Badar, meninggal di Madinah. Wallahu a'lam. Ini antara sedikit sebanyak fawaid dalam hadis yang disebutkan tentang Nabi dengan anak-anak yang adiknya Anas bin Malik bernama Umar. Okay, baik. Buka nota kaki pada nota kaki 182. Ata'kulu tamra wa anta ramidun. Engkau makan juga sedangkan sebelah matamu sakit. Selepas itu Sayyidina Syu'aib menjawab, aku makan dengan sebelah mata yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu tersenyum. Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Gurauan-gurauan seperti ini tidak mengapa, asalkan apa yang diguraukan itu benar dan tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Nabi tegur satu orang sahabat yang matanya sakit. Ata'kulu tamra wa anta ramidun. Ini kita dalam bab gurau ya. Maka aku makan dengan sebelah mata yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum. Maknanya tidak menjadi satu kesalahan bagi kita. Contohnya kita kata contoh Mak Wan. Mak Wan dah sakit lutut betul Mak Wan? Mak Wan Betul dah baik. betul lah. Sakit pinggang. Kan Mak Wan sakit lutut betul ke? Sakit pinggang Ustaz. Pinggang tak Sakit pinggang. Betul dah ganti besi dah sihat. Sakit pinggang. Okey, baik. Contoh. Macam saya sakit ataupun benda tu nampak tapi dia bukan benda yang boleh berulang-ulang. Contoh orang tu kena gaut. Kan? Kau makan lagi daging? Daging ni kau makan. Kau kan ada gaut. Tak apa, aku makan ubat. Contoh, faham? Kita gurau dengan dia. Tapi jangan terlalu menjadi satu tabiat. Nanti dia mendatangkan hati yang terguris. Aku makan je kau cakap. Aku makan je kau cakap. Tak ada selera aku. Tapi kadang kita jumpa kawan kita kan. Kawan kita dah lah gemuk. Kan? Kolesterol banyak. Kita pun jumpa kawan kita. Kita pun kata, kau ni dah lah besar. Makan lagi nasi lemak. Nanti tambah besar.
Mungkin kalau kita sekali buat, ia jadi satu benda yang dia kata tak apa, aku makan ni besar, sekejap lagi aku jogging. Kita pun tersenyum. Mungkin sekali kita cakap, dia menjadi satu gurauan. Tapi kalau berkali-kali kita cakap, takut-takut dia akan jadi satu sindiran. Okay, jelas dah? Kata pengarang kan? Kan dia tulis dalam kitab tu, gurauan-gurauan seperti ini tidak mengapa. Asalkan apa yang diguraukan itu benar dan tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Maknanya jangan terlalu kerap. Nanti dia akan jadi satu sindiran. Sampai orang yang dengar tu jadi tidak baik. Wallahu a'lam. Selesai kita dalam bab bergurau. Okay, jelas? Semua dalam bab bergurau? Kadang-kadang kita bergurau ni tak salah. Cuma jangan kekerapan tu keluar. Macam saya kata tadi, kita nampak orang gemuk makan nasi lemak. Kita pun cakap, kau dah lah gemuk makan nasi lemak lagi, nanti kan tambah berat badan. Dia pun balas, tak apa, sekejap lagi aku jogging. Satu kali. Tapi berkali-kali kita nampak dia makan nasi lemak, kita cakap, dia akan jadi satu sindiran. Tapi kalau sekali mungkin dia satu gurauan. Wallahu a'lam. Macam seperti mana Nabi SAW tengok satu orang namanya Sayyidina Suhaib, at-ta'kulu tamra wa anta ramidun. Dan kau makan juga sebelah mata kau. Kau dah lah sebelah mata sakit kau makan. Maka dia pun balas, aku makan dengan sebelah mata yang lain. Nabi pun tersenyum. Cara Nabi tu. Mana kalau berkali-kali, mata kau sakit makan lagi kau. Maka dia sudah jadi satu sindiran. Wallahu alam. Jelas? Dalam bab bergurau, ada nak bertanya soalan tentang bergurau? Kalau ada, kita boleh jawab. Mungkin kurang faham. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Mak? Ya, Bonda Zahirah. Zahra. Zahra. Mana gurau tu tak boleh berlebihan sekali-sekali tu boleh lah ya. Bahaya juga macam tu ya. Sebab saya kata tadi kan, seperti mana Nabi SAW mengatakan pada sahabat yang mata dia sakit, kau makan juga sedangkan mata kau sakit. Maka sahabat tu balas, aku makan dengan sebelah mata yang lain. Maknanya sebelah mata yang sakit. Nabi pun tersenyum. Mungkin kalau kali pertama kita tegur cara begitu, mungkin ia jadi satu benda yang normally lah. Tapi kalau kita sendiri melakukan satu berkali-kali kan, ia nampak satu sindiran yang tak baik lah. Maka itu tak dibolehkan. Sebab tu pengarang kata, tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Jangan kerap sangat mengatakan benda yang sama. Takut sudah menjadi satu sindiran. Wallahu a'lam. Jelas? Terima kasih Ustaz, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, baik. Tak ada ya? Kalau tak ada, kita masuk pada muka surat 182 dalam bab memuji. Kita dalam fasal yang sama juga, iaitu fasal kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan berkata-kata ataupun banyak bercakap dalam bab yang kedua. Pada muka surat 182. Apa yang dibolehkan, apa yang tak boleh. Maknanya banyak bercakap ni, kalau dalam bergurau boleh, tapi jangan menjadikan satu tabiat kebiasaan. Bergurau ni okey. Kadang-kadang membawa kepada kebaikan orang di sekeliling. Cuma kadang-kadang gurauan kita tu tak sedar, kena tak kena. Dan rahmat. Okey, bab banyak bercakap. Yang kelima yang dibolehkan adalah memuji. Tetapi ditegah daripada memuji ini, kata ulama, iaitu memuji dengan berlebih-lebihan. Ada 6 kebinasaan. 4 kebinasaan untuk orang yang memuji dan 2 kebinasaan untuk orang yang dipuji. Dalam bab memuji. Memuji ini ada 4 kebinasaan untuk orang yang muji. Maksud dia, orang yang suka puji. Sebab tu kita tak boleh simply word nak puji orang je. Ada kebinasaan bagi orang suka memuji. Sik puji je kerja dia. Tengok apa kata pengarang pada muka surat 182. Tuan-tuan terahmati Allah. Kadang-kadang dia berlebih-lebihan ketika memuji yang menyebabkan dia berdusta. Maknanya kalau orang ni
berlebih-lebihan memuji. Kadang benda tu tak ada, tetapi dia adakan. Sudah menjadi satu pembohongan. Berdusta. Faham? Nak nampak jelas tak? Kebinasaan untuk orang yang memuji. Kadang-kadang dia berlebih-lebihan ketika memuji, yang menyebabkan dia berdusta, menyebabkan dia berbohong. Sebab dia terlebih dalam memuji. Nampak kebinasaan? Kalau kita lebih-lebih sangat memuji, takut kita berdusta. Dan juga, kadang-kadang orang yang suka memuji ini, dia menunjukkan yang dia suka kepada orang yang dipuji. Sedangkan dalam hatinya, dia tidak menyukainya. Pada ketika itu, dia telah melakukan riya. Memuji bukan kerana Allah, tetapi memuji ada niat di sebaliknya. Faham? Mula kat depan kita, kita puji. Sedangkan dia sendiri tak suka. Pada ketika itu, dia telah melakukan riya. Cakap lain, sedangkan di hatinya lah lain. Baik. Yang ketiga, kebinasaan orang yang memuji. Kadang-kadang dia memuji sesuatu yang dia sendiri tidak yakin, seperti dia berkata, si fulan adalah seorang yang adil, si fulan adalah seorang yang warak, atau lain-lain. Sedang dia sendiri tidak yakin apakah benar-benar orang itu adil atau warak. Berkata-kata seperti ini termasuk di dalam berkata-kata tanpa cara yang benar. Dia memuji sesuatu, dia sendiri tak yakin betul tak betul apa yang dicakap tentang seseorang. Ni pun kita kena jaga-jaga. Kebinasaan kepada orang yang suka memuji. Na'udzubillah min zalik. Dan kata Nabi SAW dalam satu hadis, seorang lelaki memuji seorang yang lain di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menegurnya, "Waihaka qata'ta unuqa sahibika." Kasihannya kamu. Kamu telah memotong leher kawanmu. Nabi menegur yang memujinya itu. Allahu Akbar. Sebab itu, pujian ini bagus. Adakala pujian ini menjadikan seseorang itu jadi ujub, takabur, daria. Sebab tu memuji tak salah. Tetapi memujilah dengan keadaan berpada-pada. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kerana apa? Kadang pujian ni adakala mendatang kebagusan pada dirinya semakin bagus. Tapi adakalanya pujian yang orang bagi pada kita menjadikan kita tenggelam dengan pujian. Sebab tu takut. Sebab tu kalau orang tu bersedekah, kita jangan puji dia. Takut dia jadi ujub. Maknanya kalau kita nak mengatakan something yang kita puji perbuatannya, jangan puji dia, tapi sebutlah tentang perbuatan tu. Seronoklah tengok kau bersedekah. Tengok situ. Jangan kita kata kat dia, kau ni baik lah. Kau ni betul ya, aku manusia baik betul lah. Kau pandai, kau solat, kau sedekah. Itu satu pujian yang sangat bahaya. Tapi bukan tidak boleh memuji, no? Tuan-tuan dirahmati Allah. Bukan tak boleh memuji, tapi pujian yang agak berbahaya. Sebab tu ulama-ulama dulu paling takut bila dipuji. Sebab takut niatnya dah terpesong setiap perkara yang kita buat tadi. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Okay? Ia akan menjadikan orang yang dipuji menjadi suka. Dan kadang-kadang orang tersebut adalah orang yang zalim. Dengan perbuatan tersebut, dia telah berdosa kerana telah menggembirakan hati orang yang zalim. Orang tu zalim, tapi kita pergi puji dia. Tak kena tempat memuji. Dan orang tersebut telah berdosa kerana memuji orang yang zalim. Sebab digembirakan hati orang yang zalim. Tanpa sedar kerana suka memuji, terpuji orang yang zalim. Sebab itu daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bersabda, "Innallaha yaghdabu idza mudihal fasik." Sesungguhnya Allah murka apabila orang fasik dipuji. Allah tak suka memuji pada orang yang
Orang yang fasik. Orang yang ternyata zalim, kenapa kita boleh puji dia? Tak boleh. Ia satu dosa. Faham? Ni kata ulama. Ma'ruf Al-Qarqi berkata, alamatu maqtillahi lil abdi an yarahu mustaghila bima la ya'nihi. Tanda kemurkaan Allah terhadap seorang hamba ialah dia suka menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berfaedah untuknya. Hadis tu. Tuan-tuan rahmati Allah. Alamatul maqtillahi lil abdi an yarahu mustaghila bima la ya'ni. Tanda kemurkaan Allah terhadap seorang hamba. Biasa kan kita cakap, Ustaz, macam mana Allah murka pada kita? Maka kata Nabi, kata Ma'ruf Al-Qarqi kata apa? Dia suka menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berfaedah dengannya. Maknanya kalau hari ini kita sibuk dengan satu benda yang tak ada manfaat dan tak mendatangkan faedah, maknanya kita dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hasan Al-Bashri berkata, sesiapa yang mendoakan supaya orang fasik hidup berkekalan, maka sesungguhnya dia telah suka jika maksiat dilakukan kepada Allah. Orang zalim yang fasik sepatutnya dicela supaya berkuranglah sikapnya untuk melakukan kezaliman dan kefasikan. Sebab tu jangan puji orang fasik. Jangan puji orang yang melakukan kezaliman. Sebab kalau kita memuji, lagilah dia meneruskan, kita menyokong maksiat itu dilakukan. Sebab tu memujilah kepada orang yang selayak-layaknya mendapat pujian, dan memuji itu tidak salah sekiranya tidak berlebihan. Contoh anak kita. Kita puji. Hari ini anak kita dapat examination yang sangat baik. Kita puji, Alhamdulillah. Segala pujian itu mesti dengan pujian nama Allah terlebih dahulu. Kerana bila kita memuji tanpa menyebut nama Allah terdahulu, takut-takut orang yang dipuji itu terkena penyakit ain. Faham? Contoh kita melihat satu gambar. Gambar baby yang sangat comel. Kita perlu mengatakan Masya Allah. Kita perlu mengatakan Subhanallah. Kita perlu mengatakan Alhamdulillah. Cantik sungguh, comel sungguh bayi ini. Comel sungguh anak kamu. Tapi mesti menyebut diselangi dengan nama Allah. Kalau tidak, anak itu takut-takut terkena penyakit ain. Sebab tu, bagi memuji orang-orang yang fasik, memuji pada orang yang zalim, ternyata zalim dan fasik, kita puji, makna kita sokong perbuatan maksiat itu terus dilakukan. Na'udzubillah min zalik. Faham? Siapakah orang-orang yang fasik? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Boleh kita belajar hari ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Golongan orang fasik. Siapakah golongan orang fasik? Siapakah mereka orang yang fasik? Ni kita ambil dia. Satu disebutkan ulama. Orang-orang yang fasik ialah orang Muslim secara sedar melanggar ajaran Allah. Sedar dengan kata orang lain tersebut percaya adanya Allah, percaya akan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi, tetapi dalam tindak tanduk perbuatan mereka mengingkari terhadap Allah dan hukumnya, selalu berbuat kerosakan dan kemaksiatan. Maksudnya secara sedar melanggar ajaran Allah. Ni orang fasik. Benda dia tahu tapi dia masih buat. Orang fasik adalah orang yang melanggar perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintah Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-27. Tuan-tuan. Dan Allah menerangkan tentang orang-orang fasik. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah
lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka, mereka itulah orang yang fasik lagi derhaka. Yang tu yang kita nak faham tentang perkataan fasik. Fasik ni ditujukan kepada mereka yang banyak melakukan dosa, baik dosanya kepada Tuhan atau dosa kepada manusia. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu orang-orang yang fasik ini mereka buat dosa dalam keadaan mereka sedar. Sedangkan mereka tahu benda itu adalah sesuatu dosa. Tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang fasik ini akan berkekalan melakukan dosa-dosa besar seperti derhaka kepada dua ibu bapa, minum arak, berjudi dan berzina. Wallahu a'lam. Itu adalah orang yang fasik. Lepas tu kita tak boleh puji orang fasik. Orang yang berlaku zalim pun tak boleh. Sampai satu orang fasik ni tuan-tuan, dia lupa diri daripada mana Allah jadikan, daripada mana Allah usulnya, daripada Allah memberikan rezeki pada dia nikmat, tapi dia angkuh melakukan dosa dalam keadaan sedar. Dia sedar tu dosa tapi dia buat. Inilah orang-orang yang fasik. Wallahu alam. Itu adalah 4 kebinasaan bagi orang yang selalu memuji. Wallahu alam. Dan disebutkan juga 2 kebinasaan untuk orang yang dipuji. Tadi yang memuji. Tetapi kata ulama, 2 kebinasaan untuk orang yang dipuji. Kita lah, orang puji kita. Apakah kebinasaannya? Menjadikan orang yang dipuji itu takabur dan ujub. Kedua-dua sifat ini penyebab kebinasaan. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, faqata'ta unuqa sahibika. Kamu telah memotong leher kawanmu. Boleh menjadikan orang yang dipuji itu sombong dan ujub. Kan? Bukan tak boleh memuji. Kalau memuji itu menjadikan engkau ini takabur dan ujub, aku tak mau puji. Tapi kalau aku puji, kau tidak mendatangkan sifat takabur dan ujub, maka aku puji. Masya Allah. Tak menjadi masalah. Ni kena faham ibu-ibu ya. Bukan makna saya melarang memuji. Tetapi ada kebinasaan bila berlaku kita memuji sesuatu benda secara berlebih-lebihan. Nampak tadi ayat tadi berlebih-lebihan. Yang kedua, 2 kebinasaan untuk orang yang dipuji. Yang kedua, menjadi sebab dia gembira dengan pujian tersebut lalu lemah untuk mengejar ibadah dan redha dalam keadaan dirinya. Maknanya bila pujian terlalu banyak, makna dia akan jadi semangatnya tu jadi lemah sebab terlalu banyak pujian. Sebab tu kita kena elak orang memuji kita secara berlebih-lebihan. Ya, sebab berbeza orang yang dipuji dengan sedikit dengan berlebih-lebihan. Sebab tu bila kata ulama, orang memuji kita sebenarnya bukan kita baik. Allah tutup aib kita. Hari ni orang puji kita bukan sebab kita bagus, sedangkan Allah yang memberi kelebihan kepada kita. Dengan cara begitu, kita akan dapat kontrol diri kita daripada sifat ujub dan juga sifat sombong, insya-Allah. Ini kita nak praktik. Yang memuji dan juga yang dipuji. Wallahu a'lam. Dan berkata juga keadaan boleh memuji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat. Jika orang yang memuji dan orang dipuji selamat daripada 6 perkara tadi. Kalau yang memuji dan dipuji, maka memuji ketika itu tidaklah dilarang. Malah kadang-kadang ia menjadi sunat dalam beberapa keadaan. Contoh di bawah. Dalam hadis mauquf, Rasulullah SAW daripada Sayyidina Umar kata apa? Lau uzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamina la raja'at. Jika Imam Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh orang yang alim, nescaya imannya lebih berat. Dia puji satu pujian yang besar kepada Abu Bakar. Tetapi 6 perkara yang kita sebut kebinasaan tadi, mereka yang dipuji dan memuji, tidak terdapat kepada diri mereka itu, maka puji itu sunat hukumnya. Faham? Tuan-tuan. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, laulam ub'ath la bu'ista ya Umar. Sekiranya aku tidak dibangkitkan menjadi Rasul,
Nescaya engkau lah yang akan dibangkitkan menjadi Rasul, wahai Umar. Nabi puji sahabat. Tapi sahabat yang dipuji itu tidak merasakan sombong kerana dia tahu menangkis segala pujian daripada perkara-perkara yang tidak baik. Maka sunat bagi mereka untuk memuji seandainya 6 perkara yang tadi yang disebutkan ulama kita dapat ialah wallahu a'lam. Okey, jelas tentang dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang hadis tadi, dan pada nota kaki 201 hadis lain daripada Sayyidina Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Al-Khattab." Kalaulah selepas aku ada lagi nabi, nescaya Nabi kata apa? Dia adalah Umar bin Al-Khattab. Nabi puji sebab sifat kepimpinan Umar, sifat keberanian Umar. Tapi yang dipuji, yang memuji itu terlepas daripada perkara 6 tadi yang disebutkan oleh ulama. Nabi memuji dan yang menerima pujian itu sahabat. Maka cara mereka menerima pujian dan memuji tak sama macam orang biasa. Maka selamatlah kadang-kala ia menjadi sunat. Wallahu a'lam. Dan yang muka surat 186, Rasulullah SAW memuji ramai sahabat kerana baginda tahu dengan pujian tersebut ia akan menyebabkan mereka lebih rajin beribadah, tidak akan menjadikan mereka berasa takabur dan ujub. Kalau kita puji seseorang tu, dia tak akan ada ujub takabur. Sunat bagi kita memujinya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berhenti pada takat 186 pada nota kaki apa yang seharusnya diingat apabila dipuji. Ya Mak Wan, ada persoalan? Masih termasuk orang yang meninggalkan sembahyang. Mak Wan tak dengar Mak Wan. Orang fasik itu Ustaz termasuklah orang yang meninggalkan sembahyang Ustaz. Ya. Dia tahu sembahyang Sebab tu. dia tergolong dalam golongan dosa besar. Ya. Orang yang mencuri Ustaz. Ya. Dia makna mudah bagi kita faham Mak Wan, melakukan dosa secara sedar. Okey. Tapi kalau kita dipuji, kita terus jawab, ya Allah Tuanku. Segala puji bagi Allah. Kita tak simpan dalam hati. Itu tak ada Ya. ain Ustaz. Itu tak ada. Tapi setiap yang memuji itu mesti melapikkannya dengan pujian kepada Allah. Contoh, kita tengok anak orang, Allahu Akbar, meletakkan atau maksudnya sebelum pujian kita meletakkan satu nama Allah dengan pujian pada Allah, maka tidak memberi ain kepada orang yang dipuji. Terima kasih Ustaz. Sebab tu kita kena letak ain. Kita kena letak nama Allah. Contoh, kita tengok orang cantik pun subhanallah. Walaupun kita tengok orang cantik, alhamdulillah. Tetap ia menjadi Masya satu Allah. yang Masya kena, Allah. Masya Allah, kan kita kena letak nama Allah supaya tidak terkena ain kepada seseorang. Ain ni bahaya di antara pembunuh senyap-senyap yang boleh berlaku kepada kita. Tuan rahmati Allah. Sebab tu kita kena berjaga-jagalah. InsyaAllah. Supaya kita yalah dalam bab memuji ni tak salah. Tetapi ada perkara-perkara yang kena kita elakkan. Wallahu alam. Ada berapa minit lagi? Ustaz, terangkan sikit ain tu Ustaz. Kalau kena pada seseorang. Ain itu dia satu pandangan. Yang pertama, pandangan hasad yang dia melihat seseorang. Kedua adalah pujian bagi seseorang yang tidak diletakkan satu pujian Allah terlebih dahulu. Maka orang ain ni bermacam-macam. Kadang dia sakit dia sebab pujian. Sebab tu jangan terlalu makan tentang pujian. Tuan-tuan. Jangan terlalu mengejar pujian. Bahaya. Sebab ain ni pembunuh. Bukan pembunuh, maksudnya apa? Sakit yang boleh membunuh. Sampai ada kalanya ain ni tak ada ubat. Dia ada ubat. Tapi sampai ada kalanya susah nak detect kita ni kena ain tidak. Macam kawan saya, Mak Wan. Saya sebut Mak Wan. Dia satu orang ustaz ni. Dia tak boleh post dia ceramah dekat dalam Facebook. Kalau dia ceramah, dia akan sakit. Contoh dia bagi tahu hari ni ada kuliah.
Jadi tubuh dia sakit, tubuh dia lemah. Tubuh dia jadi tak kuat. Faham tak Mak Wan maksud saya? Sebab dia banyak dipuji. Mungkin pandangan orang yang melihat ada yang dengki, ada yang Suka. memuji. Kan? Kalau kata Ustaz, kalau macam mana, apa kata apa, Ustaz supaya tak terkena ain ni. Sebabkan kita takut pujian ni menyebabkan kita kena ain pun betul juga tu. Supaya apa, tuan-tuan? Kita tak mau kena. Ain ni bahaya kalau kena. Dia jadi satu benda yang sukar jugalah. Tuan-tuan rahmati Allah. Kan? Supaya kita dielakkan. Dalam banyak hadis-hadis ni, ada juga antara doa-doa yang masyhur lah. Yang disebut tentang supaya kita dielakkan daripada penyakit-penyakit ain. Apa dia? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Dapat? Dapat. Kalau kita baca Ataupun pada budak-budak baru lahir. Dalam bahasa Melayu, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari segala syaitan, binatang yang berbisa dan pandangan mata yang jahat. Itu bahasa Melayu dia. Kalau bahasa Arab dia a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Tu antara doa yang masyhur supaya kita tidak terkena ain. Banyak juga antara diajarkan oleh ulama tentang mereka yang dijauhkan daripada penyakit-penyakit ain. Tapi yang masyhurnya itulah a'udzubika bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Tu biasa doa yang masyhurlah untuk kita baca. Insya-Allah. Kena selalu-selalu kita baca. Sebab ain ni bahaya kalau duk kena. Saya pun pernah jumpa orang kena ain. Lain macam tubuhnya tu sakit je memanjang. Sebab apa? Mungkin pada mata yang hasad ataupun pujian yang berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Jelas? Kawan? Jelas Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Saya nak tanya, munafik dengan fasik berbeza kan? Jadi mana yang teruk sekali? Fasik dan munafik dua-dua teruk. Dua-dua teruk, sama level. Sama level. Munafik ni dia duduk bawah lagi daripada orang kafir. Fasik pun sama. Fasik ni lagi teruk, melakukan dosa secara sedar dan berterusan melakukan dosa besar. Ni orang fasik. Senang cerita dua-dua jangan jadi. Jadi orang yang bertakwa. Insya. Ya Cik Ha, ada apa Cik Ha? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Saniha, apa tu doa orang puji kita tu nak jawab macam mana? Elok nak Kalau orang puji kita, alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah. Sebab orang suka puji-puji kan, nak elok angin. Ustaz kata tu, kata alhamdulillah saja gitu je. Gitu sajalah. Orang puji kita, alhamdulillah, sebab kita mulut orang mana boleh tahan. Tapi kalau kita dah ke ain, doa tadi saya dah bagi dah. Dapat kita sama-sama elok. InsyaAllah. Okey. Baik jelas. Wallah a'lam. Ustaz, kalau orang puji, cakap hadza min fadli rabbina. Hadza min fadli rabbi? Kalau orang puji cakap hadza min fadli rabbina lah, kan? Pun boleh. Nak kata, wah Ustaz Zulkifli Jamil, hadza min fadli rabbi. Semuanya datang daripada kepunyaan Allah. Hadza min fadli rabbi. Semuanya datang daripada Allah. Enggak. Kata Mak Wan cantik lah Mak Wan. Dah berusia pun nampak macam 23. Hadza min fadli rabbi. Semuanya datang daripada Amin. Segala puji bagi Allah. Hadza min fadli rabbi. Semuanya kita balikkan kepada yang memberi itu adalah
Allah, terima kasih. Ada lagi Bonda Zahra ya? Ni nak tanya doa yang Ustaz baca tadi yang berbunyi a'udzu bikalimatil min kulli syaitani wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Itu biasa kita baca dekat bayi baru lahir je Ustaz, kita tak amalkan tu. Biasa kena amalnya. Jadi amalan kan. Kena berdoa. Rasa dalam kitab Mansurat biasa ada doa tu. Okey, terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Ustaz bunyi. Tadi min syarri ma khalaq. Gitu saja. Wa min syarri dalam masyhur. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. min syarri ma masyhur. Kalau dia baca tu tak apa, tapi yang saya bagi tadilah. Tu lebih masyhur. Dalam Mansurat sekerat je. Yang ujung tu tak ada. Tapi ambil lah. Kita sambunglah sendiri pun tak apa. Ujunglah lagi tu. Yang memang yang tak ada ujung. Tak apa. Mungkin dalam Mansurat tu pelindung juga. Kata sahabat, kata ulama, pelindung juga. Siapa baca Mansurat. Terus. InsyaAllah. Baik. Tak ada apa-apa soalan. Ulang balik baca Ustaz. Ulang balik yang doa tadi. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan Ustaz. Ulang balik ayat baca doa tu tadi. Apa tu? Tadi yang doa mengelak kemerdekaan. Kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq tu Ustaz. Doa. Tu Mak Wan tu dah baca dah? Tak ada Ustaz lah ulang dia nak dengar. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin. Dalam bahasa Melayu, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala syaitan, binatang yang berbisa dan ainil lamah, iaitu pandangan mata yang jahat. Selalulah amal-amal. Walaupun kita tak famous ke apa, kita amal. InsyaAllah datang kebaikan. InsyaAllah. Okey, selesai? Selesai. Ada soalan? Tak ada lah. Tak ada soalan, kita tutuplah majlis kita pada ini. Alhamdulillah. Ada doa yang tak dapat tu boleh nanti buka dekat YouTube. Ada rakaman. Boleh dengar balik. Dan kita berhenti pada muka surat 186 ya. 186 pada mata kaki apa yang seharusnya diingat apabila dipuji. Ustaz, kalau Ustaz punya 186, Bonda punya baru 184. Oh yalah, tapi saya bagi tajuk sekali lah tadi. Betul. Okey, baik. Cepat nak pergi beli nasi ayam. Okey. Tutup majlis. Alhamdulillah syukur pada Allah. Kuliah asar kita berjalan lancar dengan Qalbun Salim, penawar bagi hati tentang hadis Rasulullah yang suka bergurau dengan kanak-kanak. Dan 4 kebinasaan untuk orang-orang yang memuji, kerana kadang-kadang muji yang menyebabkan dia berdusta dan tidak ikhlas dalam muji yang menyebabkan dia riak. Memuji adil dan warak sedangkan dia sendiri tidak yakin akan keadilan dan kewarakan orang itu. Moga kita dilindungi Allah dari sifat-sifat orang-orang yang fasik, sehingga seorang lelaki memuji seorang lain di hadapan Rasulullah dan Rasulullah menegurnya, kasihan kamu memotong leher sahabatmu. Jangan memuji orang yang zalim kerana berdosa, kerana menggembirakan hati orang-orang yang zalim. Dan Allah murka apabila orang-orang fasik dipuji. Moga seluruh ilmu yang disampaikan Ustaz beri manfaat dan menambah ilmu pengetahuan dalam kehidupan harian kita hari ini agar kita tetap di jalan yang lurus ketika berjalan menuju Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas segala ilmu yang telah disampaikan bagi saya mewakili Gemanuk Iman. Mohon maaf ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu pada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Kita jumpa lagi pada kuliah maghrib malam ni insyaAllah bersama Yang Amat Arif Datuk Abbas Saleh. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, kafarah dan surah Al-An dan
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Jami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya